Masalah sumpah bohong itu berlaku dan adalah diluluskan hakim dan terpakai sumpahnya di mahkamah. Dia kata dia sanggup sumpahlah mahkamah. Sanggup ni bukan macam mahkamah civil pergi sumpah apa, saya bercakap benar, tidak ada yang saya cakap ni melainkan benar belaka. Itu dia sebut, dia tak ada heran apa. Dia sumpah wallahi wabillahi watallahi, dia bohong gua dah. Tambah sebut takkan nak sumpah saya mengaku dengan seikhlas hati bahawa apa yang saya cakap ini adalah benar, tidak ada lain melainkan benar. Tak ada apa. Wallahi wabillahi watallahi, dia kata saya tak buat benda ni, padahal dia buat. Ada manusia berani sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata jikalau sekiranya sumpah itu tidak diketahui oleh hakim akan bohongnya, nescaya terpakai akan sumpahnya. Hakim pun manusia. Hakim mana tahu dia bohong ke tak bohong. Saya nanti baca hadis Nabi SAW menjadi hakim kepada kes di kalangan orang yang hidup pada zaman dia. Nabi sebut, Nabi kata innama ana bashar. Nabi kata aku ni manusia. Nabi kata aku tak tahu ni betul-betul dua orang ni siapa betul siapa salah. Nabi kata aku manusia, aku pun tak tahu mana-mana satu daripada dua yang bergaduh ni pandai bercakap. Berdasarkan pertimbangan aku dia betul, maka aku hukum kata dia betul, kawan ni salah. Tiba-tiba sebenarnya dia ni salah, hak pandai cakap ni salah. Nabi kata walaupun aku buat keputusan dapat kat dia, hak dia dapat tu sebenarnya ialah sepotong api neraka. Nabi kata hakim, dia pun tak tahu betul-betul kes depan dia ni, kawan ni salah, tapi dia engage dengan lawyer yang cukup pandai. Lawyer masuk pergi cakap, dia pandai. Dengan pandai cakap, dengan pandai hujah, dengan pandai belit, dengan pandai semua, dia pandai ni. Dia ada skill. Kes main tangan dia semua menang. Orang dengar-dengar kata piah dia ni. Dia pergi cari satu lawyer yang betul-betul pandai punya. Lawan. Dia bawa main hal teknikal tu, teknikal ni semua. Akhirnya lepas. Pandai dia. Hakim dengar kepada perbicaraan, kepada hujah yang dikemukakan, kepada saksi yang ditampilkan, kepada bukti-bukti yang didedahkan. Hakim dengar dan hakim pun percaya kata dia ni tak salah, sebenarnya dia ni salah. Nabi SAW kata apa? Kalau aku jadi hakim dan aku buat keputusan macam ni, orang yang mendapat bahagian itu sebenarnya dia mendapat bahagian api neraka. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana telah berlaku yang demikian itu kepada Nabi SAW dan telah jatuh hukum Nabi yang demikian itu seperti di dalam hadis At-Tirmizi dengan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata faqala al-Ash'as ibnu Qais fiya wallahi kana dhalik. Maka berkata seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi radhiyallahu anhu, dia kata demi Allah benda ni berlaku dekat aku. Ni Al-Ash'as ni, dia kata benda ni jadi kat dia. Dia kata dia teraniaya di dalam pengadilan. Benda ni dibawa dan dibicarakan, dia di pihak yang betul, tapi kegagalan dia mengemukakan bukti, dia kalah dalam perbicaraan itu. Dia kata benda ni saya pernah kena, kata Al-Ash'as ni. Kemudian berceritalah Al-Ash'as ini dengan kata dia, kana baini wa baina rajul minal yahud ardun fajahadani. Dia kata, dia cerita apa yang kena kat dia. Antara aku dan antara seorang laki-laki Yahudi, kami share beli dan usahakan tanah. Al-Ash'as dengan satu Yahudi share, bawa keluar duit, pergi beli tanah dan usahakan buat kerja atas tanah tu. Maka telah engkar Yahudi itu daripada berkongsi dengan aku, dengan katanya adalah tanah itu punya ia seorang sahaja. Masa nak beli tanah, bawa keluar duit, kita bawa keluar 50%, dia bawa keluar 50%, pergi beli tanah. Lepas tu sama-sama buat kerja di atas tanah tu. Tiba-tiba sampai satu tahap, Yahudi ni kata tanah ni dia punya, hang tak ada kena mengena. Dia kata duit yang aku bagi hari tu habuan beli tanah, apa cerita? Ni tanam ni aku duk tolong mai buat kerja ni, apa cerita?
Yahudi ni kata kat dia, itu aku tak tahu, tapi tanah ni aku punya, aku seorang punya, hang tak ada kena-mengena. Sudah jadi macam tu. Al-Ash'as ni kata benda ni sudah jadi dekat dia dengan Yahudi yang dia share untuk buat kerja ni. Dia kata dan tiada berkongsi dia dengan siapa-siapa. Yahudi ni kata dia punya seorang, dia tak ada share dengan siapa-siapa. Tuan-tuan, benda ni jadi. Dan masyarakat kita pun jadi. Satu kawan saya dulu buat company, abang adik. Abang adik, bukan oleh, bukan kawan, bukan jiran, bukan member lama. Abang dengan adik buat company. Daripada day first, daripada hari pertama sama-sama buat kerja. Company ni daripada ada 1 sampai jadi beberapa cawangan. Kaya-kaya. Tapi adik ini dia pun jenis nak kata dia tak erti ke, atau dia pun dia tak pernah ambil berat benda ni. Dia percaya abang dia. Selama-lama company duk jalan, maju, duit duk masuk dan sebagainya, dia dengan abang dia ni kira ada understanding. Bila nak pakai duit, pakai pi di pejabat, abang kat Kani hak duk jaga duit ni, aku nak pakai 5,000. Kani pun ambil bagi. Pasal apa? Ni pun bos juga. Seorang tadi abang pun bos juga. Nak bagi apa? 5,000 ambil bagi. Ikat duit bagi 5,000. Ambil ni pukul cek ambil. Lu tu ya. Satu hari abang ni, anak dia mengaji di luar negeri. Balik mai ada degree dalam business management. Bila balik mai, dia kata ke anak dia kata abang handle lah company ni, ayah nak rest lah. Ayah dah lama dah buat kerja. Anak degree dalam business management. So bila dia masuk, dia nak buat kerja, nak ikut buku dia mengaji lah. So cerita pakcik, adik ayah dia main nak pakai 5,000, nak pakai 10,000, tak boleh lah. Pakcik tak tahu cerita lagi. Satu hari pakcik nak ambil duit sikit, nak buat modal apa ke, pi dekat Kani Keuangan ni, abang kata ni saya nak pakai ni. Kani kata bos kena tanya anak abang dia. Siapa nak kena tanya dia pula? Dia kata dia pun aku bos juga. Siapa nak kena tanya dia pula? Lah ni dia kontrol semua, dan pejabat dia kontrol. Aku tak tahu, aku dah berapa lama dah dengan aku. Dan kami tak boleh bagi. Kena tanya anak, kena tanya. Dia tak maulah, dia pakcik. Dia pakcik budak ni, dia adik ayah budak ni. Takkan dia nak pergi jumpa budak ni, jatuhlah dia. Nampak tuan-tuan, dia dah jadi cerita. Company orang Melayu buat lagu tu. Pergi rumah abang dia. Dia kata, abang apa ni? Saya nak pakai duit tadi. Dia kata, kena tanya, sebut nama anak abang dia. Abang pun jawab, kata hampir sembangan dia, aku tak mau ambil tahu dah. Kata mana boleh lagu tu abang? Kita buat kerja sama dan aku tak hampir sembangan dia mana. Lagu tu. Weh, tuan-tuan, apa sudah jadi? Baru nak pergi cari dia pun barulah nak tengok dalam daftar company nama dia ada sebagai board of director ke rakan kongsi, baru nak tengok. Tengok tak ada. Jadi selama-lama ni buat kerja cara-cara pakatan pinggan mangkuk kampung betul lah. Macam kampung ada pakatan kenduri pinggan mangkuk apa semua kan. Dari mana ada api duduk pakai buat kerja apa lagu tu je. Tahu tengok jadi lagu ni. Tuan-tuan. Akhirnya apa jadi? Melingkup company ni. Melingkup. Pasal apa? Pasal dah abang dah tak mau buat kerja dah. Adik sudah kecil hati benda jadi macam ni, dia pun tekan brek, tak mau pergi ambil tahu dah. Anak abang walaupun dia lulus mengaji luar negeri, balik mai ada degree, tapi dia tak ada pengalaman, dia tak tahu nak buat kerja. Dia tahu boleh do action dalam company saja, tapi dia tak salah, dia nak ikut buku. Nampak tak tuan-tuan? Di sinilah yang agama nak bagi tahu. Apa benda pun kena ada dokumen tulis. Kena ada dokumen tulis. Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Quran kata, kalau kamu nak berhutang ke apakah, janji nak bayar balik satu tempoh masa esok, tulis. Sebab tak mau jadi macam ni. Benda ni sudah jadi. Al-Ash'as ni beli tanah pakat dengan satu Yahudi, lepas itu usahakan tanah tu, lepas itu tentu Yahudi ni kata hak dia punya. Dia tak tahu apa. Nampak tuan-tuan? Benda ni sudah jadi. Masalah dia kata berguam di hadapan Nabi SAW. Kata Al-Ash'as, bila Yahudi itu engkar, tak mau dah kata tanah ni ada kongsi, maka Ash'as pun membawa pengaduan dia kepada Nabi SAW. Masa tu Nabi tu ada. Dia pun pergi cari Nabi, pergi report. Dia kata, ya Rasulullah, saya pakat dengan Yahudi ni beli tanah, kami buat kerja sama-sama. Tentu hari ini dia pergi kata hak dia seorang punya. Ni macam mana ni? Dia pergi mengadu dekat Nabi. Kenapa tuan-tuan mengadu dekat Nabi? Sebab Yahudi Madinah ni respect Nabi SAW. Maka dikatakan, kata Ash'as itu, faqaddamtuhu ila Nabi SAW. Maka aku bawa dan adukan benda ni kepada Nabi SAW. Dan hadirlah kami berdua berguam
di hadapan Nabi SAW. Dia panggil Yahudi ni, jom pergi jumpa Nabi. Hang cerita kata hang tanah ni hang punya, aku tak ada sangkut pun. Jom kita pergi jumpa Nabi. Iaitu Nabi SAW pun bersabda, faqala li Rasulullah SAW, alaka bayyinah? Ini mahkamah. Bila pergi saja, dia bertanya, apa bukti yang hang kata tanah ni share, dua orang beli dan sama-sama buat kerja? Hang ada bukti kah? Nabi sudah tanya soalan tu. Alaka bayyinah? Maka berkata kedua kami kepada Nabi SAW, yakni apabila ditanya akan aku, adakah bagi kamu Ash'as saksi atas dakwa kamu bahawa kamu berkongsi dengan Yahudi ini? Nabi kata, hang ada tak bukti, dokumen ataupun ada tak saksi yang boleh ditampilkan kata hampa share benda ni? Faqultu la. Maka jawab dia, Al-Ash'as jawab kepada Nabi, tak ada, dia kata. Surat apa pun tak buat, saksi pun tak ada lah. Yang ni kami dua je, saya percaya kat dia, dia kata. Lagu tu, bila didengar oleh Nabi SAW, maka kata Ash'as itu, tiada baginya saksi atas dakwaannya itu, maka tidaklah Nabi SAW dapat hukum dengan dakwa sendirinya itu sahaja. Nabi kata, macam ni susah, saya nak buat keputusan macam mana? Kata hang ada share dalam tu, hang tak ada dokumen membuktikan, hang tak ada saksi yang boleh dibawa mai kata hampa ni share beli tanah ni. Macam mana saya nak buat, macam mana? Nabi kata, kerana ada pada dakwa kamu itu lemah. Nabi kata, hang tak ada saksi dan bukti. Dakwaan hang kata hang ada share ni, dakwaan ni lemah, dia kata. Dengan kerana itu berhadap Nabi SAW kepada Yahudi itu. Dah dia yang mendakwa ni tak boleh nak kemukakan bukti dan saksi, Nabi beralih kat Yahudi ni, Yahudi penipu ni. Kata Ash'as, faqala lil Yahudi ihlif. Nabi beralih dekat Yahudi ni, Nabi kata dekat dia, sumpahlah engkau dengan nama Allah. Nabi kata, lah ni dia kata hang tipu dia, tapi dia tak ada saksi, tak ada bukti. Hang kata hang seorang yang memiliki tanah ni, lah hang sumpah. Kata memang tanah ni hak hang punya, seorang saja. Hang bersumpah bahawasanya Ash'as itu bohong akan dakwanya, kata ada kongsi dengan tanah ni, dan tiada aku berkongsi dengan dia. Hang sumpah kata tanah ni hang punya seorang saja. Hang tak ada sanggup paut dengan Ash'as ni. Baik, masalah belum puas hati Ash'as atas yang dihukumkan oleh Nabi SAW itu. Ash'as dengar Nabi nak buat macam tu, tak puas hati ya. Bila didengar oleh Ash'as akan perintah Nabi kepada Yahudi suruh sumpah, maka terlintas dalam hati dia, apabila Yahudi itu disuruh bersumpah, tentu hilang dah harta dia. Dia kata, nama pun Yahudi, apa benda yang dia takut dekat Allah suruh dia sumpah dengan nama Allah? Kalau suruh dia sumpah, alamat kata tanah ni habis pocik tak ada apa, tentu Yahudi ni akan sumpah. Dia sudah ingat macam tu. Kerana Yahudi itu satu orang yang tak boleh dipercayai akan sumpahnya. Maklumlah, dia seteru orang Islam. Yahudi ni, walaupun dia kata dia tunduk di bawah kerajaan Islam, tapi benci kepada orang Islam tu ada. Benda itulah jadi sejak dulu-dulu lagi. Sungguh dia kata dia tunduk di bawah pemerintahan Nabi, tapi dalam hati ni duk berulat, dia meluat tengok orang Islam macam ni. Maka apabila telah dipandangnya akan lainnya musuh dirinya dan agamanya, Yahudi, bukan kata sahabat-sahabat Nabi ni orang Islam, Nabi itu pun mereka tak kenal. Kalau tanya betul-betul hati dia, dia tak mau, sebab dia Yahudi. Begitu, tidaklah ia mau kalah, bahkan mau mencari ia akan jalan kemenangannya dengan apa jalan yang ada kepadanya. Dia kok mana pun dia akan kata tanah tu dia punya, kok mana pun. Maka apabila didengar oleh Nabi SAW akan suruh sumpah itu, maka dia terus berkata, faqultu ya Rasulullah, Ash'as ni, faqultu ya Rasulullah idzan yahlifu fayazhabu mali. Dia terus kata dekat Nabi, dia kata kalau macam tu, dia kata kalau Tuan suruh dia sumpah, dia tentu sumpah punya, aku kenal dia ni, dia kata. Dan kalau macam tu, habislah harta saya. Ash'as kata dekat Nabi. Dia kata takkan nak selesai macam ni aku. Suruh dia sumpah, harta tu dapat ke dia. Habis saya macam tu. Dia tak berhati dengan keputusan Nabi. Dengan sebab kuat dakwanya itu
jikalau dipakai sumpahnya itu sedangkan hamba tidak ada saksi. Saya ni tak ada saksi. Kalau semata-mata dengan sumpah dia dapat, tanah ni habislah saya. Dia kata begitu. Padahalnya sumpah itu ialah sumpah bohong. Dia kata, ya Rasulullah, saya abang betul-betul, dia ni pembohong. Dia kata, Pak tuan-tuan, nak kemukakan saksi tak boleh, nak bagi bukti tak boleh, duk abang kata kau tu bohong ya. Api masuk mahkamah macam ni jalan. Kerana ia orang Yahudi, tiada apa suatu yang ditakutnya, sedangkan firman Tuhan pun dia tak percaya. Dia kata, nama pun kapiak. Dia kata, apa dia nak percaya dengan benda ni semua? Kan? Susah dengan mereka ni. Satu kawan duduk di Langkawi, jiran sebelah orang Denmark, duduk seorang. Dia bini apa mahu tak ada, dia duduk seorang. Jiran dengan kawan kita ni. Nak buat parti di rumah dia. Dia buat parti, siap dengan wine-wine semua nak tunggang lah. Dia main jemput kawan ni pergi. Kau ni abang dekat dia. Dia kata, I cannot join your party because I'm a Muslim. Denmark ni kata dekat dia, what's wrong with you Muslim? What's wrong? No, we are Muslim. This one forbidden. Wine, Muslim are not allowed untuk minum wine. Dia kata, berapa banyak aku duk tengok orang Islam duk minum, tak ada apa hal lah. Dia pergi kata begitu. Sahabat ni pula, dia ni pula pergi duk abang pula. Dia kata, no, kita orang Islam duk baca pula kat Denmark ni, innamal khamru wal maisiru wal ansar. Saya kata kat dia, nama dia pun Denmark. Apa duk baca innamal khamru wal maisiru apa kat dia? Ya. Dia kata, saya nak terang macam mana tu yang telefon ustaz tu, nak abang macam mana kat dia. Tak payah abang apa, tak payah pergi lah, kata. Tak lah, tapi susah ni dia. Sekali dia kata kita tak mau masyarakat dengan dia. Mampu pergi, kata masyarakat tak mau masyarakat. Takkan hang nak masyarakat dengan dia, dia ajak api minum. Hang kata tak apalah masyarakat, saya aku segelas ya, aku tak boleh lebih. Takkan macam tu. Untuk kita ni, ya Allahu Akbar tuan-tuan. Punya nak ambil hati orang ni sampai macam tu. Patut-patut aja dengan dia ni. Patut-patutnya pihak abang dekat dia, benda ni kami orang Islam tak boleh. Pasal apa? Pasal benda ni banyak keburukan daripada kebaikan. Pasal apa? Hang duk minum pun hang mabuk. Tengok apa hang duk buat bila hang mabuk. So tak ada ni semua tak bagus. Hang tanya orang yang akal fikiran waras semua tak boleh terima macam ni. Abang cakap cukup. Tak payah pindu innamal khamru wal maisir, tak payah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yahudi ni bila Nabi suruh sumpah, dia katalah, Ash'as dikata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata dia ni Quran pun dia tak percaya. Tuan suruh dia sumpah habis, dia sumpah sakit, tanah saya dapat kat dia lah. Dia kata gitu. Maka apalah rasanya kepadanya akan sumpah itu? Maka jawab Nabi SAW, apa aku mau buat, demikian itulah hukum Allah. Nabi kata, nak buat macam mana? Hang mai habang kata tanah tu hang ada share dengan dia. Hang tak ada bukti. Dokumen apa pun tak ada. Saksi apa pun tak ada. Hang mai dakwa. Dalam Islam ni ad-da'wa wal bayinat. Siapa yang dakwa dia kena buat mai bukti. Dan hang tak boleh buat mai bukti. Lah ni dia tak dipertanggungjawabkan dengan bukti. Sebab hang yang dakwa dia tak dipertanggungjawabkan dengan bukti. Jadi dia ni cuma kata apa? Sumpah bukti hak ni hak dia punya. Itu cara dia, Nabi kata. Silap-silap hang. Daripada awal dulu awak tak buat satu surat perjanjian. Dia tak berhati. Ash'as ni. Dia tak berhati. Apabila seorang membawa dakwa ke hadapan hakim dengan tidak ada saksi dan tidak ada bukti di atas dakwaannya itu, maka hukumnya batal dakwaannya ke atas orang tadi. Itu cara Islam. Hang dakwa dia, hang tak ada bukti, habis hang dah kalah. Mahkamah cuma boleh suruh dia bersumpah ya, takat tu ya. Dengan bersumpah dia tu akan orang yang kena dakwa itu. Dia nak tangkis balik tuduhan yang kena kat dia, dia sumpah ya. Dia kata tak, saya memang tanah ni saya punya. Dia tak ada kena-mengena. Habis. Macam tu penyelesaian kepada kes Ash'as ini. Masalah sumpah bohong itu menjadikan papa dunia akhirat. Ini nak dengar. Cakap bohong ni dia tak habis macam tu ya. Cerita dia panjang. Bukan atas dunia aja. Akhirat esok pun dia akan jadi miskin papa kedana. Apa dia? Kata Ash'as, bila habis guaman kami dengan Yahudi itu di depan Nabi SAW, memberi faham Nabi kepada aku seperti yang tersebut dalam hadis tadi. Seolah-olah katanya, janganlah kamu fikir, wahai Ash'as, akan senang menanggung sumpah itu. Nabi kata Ash'as, hang jangan ingat kata dia ni sumpah, lepas tu benda tu senang-senang habis begitu ya. Dia dapat tanah dan dia ni live happily ever after. Jangan ingat begitu. Kan? Cerita orang putih. Dia nanti kata apa? And they live happily ever after.
Lepas daripada dia sumpah kata tanah ni dia punya, dia hidup bahagia. Nabi kata hang jangan ingat lagu tu. Jangan kamu tidak tahu, ialah yang menjadi papa dunia dan papa akhirat. Kemudian turun firman Allah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallah innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ila akhir ayat. Maka diturunkan oleh Allah akan ayat Quran dan dibacakan oleh Nabi SAW akan jadi saksi bagi sabda yang di atas tadi. Kira-kira maknanya begini, bahawasanya orang yang tukar mereka akan janji mereka dengan Allah. Okey, orang yang buat kerja macam ni dan menukarkan sumpahnya, maka hendaklah disempurnakan sebagai yang disumpahkan itu, kemudian bersumpah dengan bohong pula kerana mendapatkan harga ataupun untung yang sedikit daripada mata benda dunia, kerana nak dapat sedikit harta, kerana nak dapat sedikit wang, tanah, rumah, pangkat, martabat dan sebagainya, sehingga akhir ayat itu firman Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Bermula depa yang sumpah tipu tadi ni, tidak ada habuan syurga dan tidak ada habuan nikmat-nikmat dalam syurga bagi mereka itu di akhirat. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan di hari akhirat esok, Tuhan tak mau bercakap dengan orang yang di atas dunia sumpah tipu ni. Tuhan tak mau bercakap dengan dia. Bahkan Tuhan murka kepada orang ini, dan Tuhan tidak pandang kepada mereka dengan pandang rahmat pada hari kiamat, bahkan pandang azab dan sengsara jua. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan tiada dibersihkan mereka daripada dosa, dan tiada dipuji akan mereka dengan puji yang elok. Tipu dalam bersumpah menyebabkan akhirat satu, tak masuk syurga. Satu. Yang kedua, Allah tak mau tengok muka dia di hari akhirat esok. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tak mau bercakap dengan dia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersihkan dia daripada dosa. Macam tu dia nanti kena di hari akhirat esok. Dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih atas barang yang diperbuat mereka itu di hari akhirat. Kata At-Tirmizi, itu hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abi Aufah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, macam tu sekali Allah Subhanahu wa taala bagi amaran keras kepada orang-orang yang sanggup sumpah tipu kerana nak dapat satu-satu.